Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pengajian kita tentang hadis nomor 3 di dalam kitab Sunan Tirmizi telah sampai ke muka surat 49. Kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang hadis yang ketiga itu. Yaitu hadis riwayat daripada Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Itu yang kita bincangkan. Dalam masalah memulakan sembahyang dengan takbiratul ihram itu, adakah lafaz Allahu Akbar sahaja yang kita kena gunakan untuk memulakan sembahyang itu, atau boleh juga dengan lafaz-lafaz lain yang menyatakan ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada khilaf, kita sudah bincang dengan panjang lebar sebelum ini. Khilaf di antara jumhur ulama dengan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan lain-lain yang sependapat dengan mereka. Saya sebelum ini telah kemukakan sebab-sebab pada muka surat 48, sebab-sebab kenapa berlaku perbezaan pendapat di antara ulama. Kerana asas ataupun usul yang dipegang masing-masing itu pun berbeza. Itulah puncanya. Perkara ini, beberapa kaedah ini perlu diletakkan di hadapan apabila kita mendapati ada perbezaan pendapat di antara ulama. Cuba lihat muka surat 48. Baris yang kedua di atas, perbezaan pendapat para ulama atau khilaf yang berlaku di antara para ulama itu jika diteliti, kebanyakannya adalah berpunca daripada perbezaan mereka dalam menanggapi 5 usul berikut. Ada perbezaan pandangan dalam menilai, menerima 5 usul ini. Orang ni pakai ini, yang ni tidak pakai misalnya. Itulah yang menyebabkan jadi mereka berbeza. Tapi asas dan usul itu memang kukuh lah. Termasuk dalam usul fiqh lah, kukuh. Jadi ini kaedah ini yang saya kemukakan ini adalah yang pernah dikemukakan oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, dan ini saya petik daripada takrir guru saya sendiri yang ada saya simpan takrirnya, perbincangannya tentang hadis Tirmizi ini ada dalam simpanan saya. Dalam itulah saya dapat. Jadi 5 usul itu apa? Kita ulang semula ya. Yang pertama, mafhum mukhalif harus dipakai atau tidak. Di situ ada khilaf. Kalau yang kata pakai, dia akan jadi begini misalnya dalam sesuatu masalah. Kalau yang kata tidak pakai, dia akan jadi macam lain. Itu kita telah bincangkan sebelum ini. Yang kedua, bolehkah Al-Quran ditambah mafhumnya dengan hadis wahid atau hadis ahad? Bolehkah tidak? Di situ pun ada khilaf juga dalam masalah usul ini. Usul yang kedua, ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Yang ketiga, perbezaan darjat hukum berdasarkan subut, dalalah, qat'iyah dan zanniyahnya sesuatu nas. Darjat hukum ada berbeza ke tidak?
dengan sebab ada perbezaan pada kedudukan sesuatu nas itu dari segi thubutnya, dalalahnya, qat'iyah dan zanniyahnya. Adakah ada perbezaan darjat? Itu kita telah bincangkan juga. Yang keempat, ada atau tiada hukum wajib di antara hukum fardu dan sunat? Adakah tiada? Ada yang mengatakan tidak ada. Wajib dengan fardu sama, di bawah dia sunat, habis. Ada yang mengatakan tidak, ada lagi. Fardu lain, wajib lain. Wajib lebih rendah daripada fardu. Lepas tu bawah lagi baru sunat. Itu pun telah kita bincangkan sebelum ini. Dan malam ni tinggal satu lagi daripada 5 usul yang menyebabkan para ulama itu berbeza pendapat dalam hukum hakam agama, iaitu arti tahqiqul mana', tanqihul mana' dan takhrijul mana'. Sejauh manakah penggunaan usul ini oleh ulama-ulama fiqh itu, terutamanya ulama fiqh lah. Kalau hadis pun fuqaha muhaddithin. Kalau ulama hadis itu muhaddithin betul, kadang-kadang dia tak kisah benda ni, dia tak campur dalam soal ni, dia kira nak hadis saja. Tapi kalau fuqaha muhaddithin, memang dia ambil kira, dia ambil hal juga tentang usul-usul ni. Apa semua ni, dan sejauh mana perbezaan, dengan sebab perbezaan dalam menilai usul ini. Itulah yang kita nak bincangkan malam ini, insya-Allah. Kita pergi kepada muka surat 49 ya. Ulasan kaedah usul 5. Usul 5 tu tadilah tahqiqul mana'. Apa itu tahqiqul mana'? Tahqiqul mana' ialah tindakan memerhatikan atau memastikan illat yang telah diketahui ada pada masalah tertentu. Adakah ia ada juga pada masalah-masalah lain yang serupa dengannya? Contoh illat bagi kewajipan. Contohnya illat bagi kewajipan menjauhkan diri daripada menyetubuhi isteri pada ketika datang bulan, yakni pada ketika haid, ialah kerana darah haid itu suatu kotoran, atau kerana ia boleh mendatangkan mudarat. Lalu diperhatikan, adakah illat yang sama juga ada pada perempuan yang bernifas atau pada meliwati isteri? Kalau ada, maka melaratlah juga kewajipan menjauhkan diri daripadanya. Kalau tiada, maka tiadalah. Ini kaedah, satu kaedah. Satu kaedah daripada usul yang kelima. Ini penting, penting, banyak, selalu digunakan. Setengah-setengah ulama mengatakan ini termasuk pecahan perbahasan qiyas. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak, ya, lain daripada qiyas. Dan ini sebenarnya dalam menilai illat bagi sesuatu hukum. Jadi tahqiq mana, tanqihul mana atau takhrijul mana ini ia berkait rapat dengan penilaian illat bagi sesuatu hukum. Tahqiqul mana ialah tindakan memerhatikan atau memastikan illat yang ada, yang telah diketahui ada pada masalah tertentu. Misalnya illat larangan bersetubuh pada ketika isteri datang bulan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu ayat. Jadi kalau kita perhatikan, qul huwa adhan, mereka akan tanya engkau tentang haid.
Katakan huwa, ia adalah adzan. Adzan itu macam-macam pendapat lah kalau kita tengok dalam tafsir. Tapi pada dasarnya, makna asasnya, makna awalnya ialah kekotoran atau sesuatu yang menyakiti, yang boleh mendatangkan mudarat. Qul, katakan ia adalah adzan, kekotoran atau sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat, atau lain-lain lagi, macam-macam lagi. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh itu hendaklah kamu pisahkan diri kamu, jauhi isteri-isteri kamu, yang ini jangan bersetubuh maksudnya pada ketika datang bulan itu. Wala taqrabuhunna, jangan kamu hampiri mereka, maksudnya jangan kamu setubuhi mereka sehingga mereka suci. Bila suci, fa idza tatahharna, bila sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka, yang boleh setubuhi mereka di tempat yang Allah suruh kamu lakukan. Jadi di sini hukum bersetubuh dengan isteri pada ketika datang bulan ataupun datang haid, mari kotor, orang kata. Apa hukum? Hukumnya fa'tazilun nisaa fil bahri, jangan kamu dekati, jangan kamu kena asingkan diri, pisahkan diri kamu. Wala taqrabuhun, jangan pergi dekat. Pergi dekat maksudnya setubuh. Jadi hukumnya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tu sampai ke peringkat mana? Haram. Apa ilatnya? Apa sebab? Kalau kita nak kaji sebab, apa sebab ia diharamkan? Dalam ayat itu disebutkan huwa adzan, kerana ia adalah sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang memudaratkan, atau suatu kotoran. Macam-macam lah boleh ditafsirkan itu. Macam-macam ulama tafsir kata gini, macam-macam. Jadi itu sudah ada illatnya. Illat bagi haram bersetubuh pada ketika isteri mari kotor. Baik. Bagaimana pula dengan isteri yang bernifas? Selepas dia melahirkan anak, dalam masa nifas itu, bagaimana? Hukum tak ada, dalam Quran tak ada. Bagaimana? Jadi zahirnya keluar darah juga, keluar darah juga daripada kemaluannya itu, keluar darah. Jadi adakah darah itu dikira seperti darah istihadah? Jadi darah kerana penyakit, keluar bukan kerana darah haid kan? Kalau istihadah, kita boleh bersetubuh dengan isteri dengan cara tidak menyakiti dia lah. Kalau dia tidak ada gangguan apa-apa, cuma saja keluar darah begitu, boleh, tidak salah. Yang tak bolehnya haid. Adapun istihadah tak apa. Jadi bagaimana dengan nifas? Jadi apakah hukumnya itu sama? Jadi kita nak kata sama dengan yang mana? Sama dengan haid ke sama dengan istihadah? Darah nifas itu. Jadi itu, inilah yang dikatakan memerhatikan atau memastikan illah. Perhatilah, kena perhati. Yang telah diketahui ada pada masalah tertentu, misalnya masalah haid tadi, bersetubuh pada masa datang bulan. Adakah juga ada pada masalah-masalah lain? Misalnya bersetubuh pada ketika isteri itu bernifas, boleh ke tidak? Tidak ada larangan. Tidak. Tapi zahirnya nampak macam sama. Dari segi darah itu keluar, sama daripada kemaluannya. Tapi kalau kita tengok kalau kita tengok ya, dari segi tak boleh sembahyang, dilarang bersembahyang, sama dengan wai kotor, sama. Jadi dari segi itu mungkin kita kata tak boleh juga, sebab lebih banyak serupa dengan haid, datang bulan itu. Dia tidak serupa dengan
isti'adhah. Kalau isti'adhah ni dia kena sembahyang juga. Tidak terkecuali daripada sembahyang, kena sembahyang juga. Jadi nampaknya nifas itu lebih serupa dengan haid. Tapi adakah darah yang keluar itu merupakan azan? Azan, yakni ilat yang sama ada ke juga di situ? Kalau kita tengok dari segi hukum yang lain-lain, sama dengan haid, iaitu dari segi tak boleh bersembahyang apa semua tu sama. Tapi adakah azan itu, sebab azan itu yang disebutkan sebagai ilatnya, atau saja dari segi sembahyang saja samanya tak boleh, tapi dari segi azan itu tidak ada? Macam mana? Itu satu. Ataupun dalam kes seseorang bersetubuh melalui dubur, ataupun kita kata meliwati isteri. Jadi adakah ini ilat yang sama, azan itu ada di situ untuk kita katakan haram, seperti mana bersetubuh melalui kemaluannya pada ketika bayi kotor? Adakah sama atau tidak? Azan itu ada ke tidak? Kalau azan itu kita katakan maksudnya kekotoran, maka nampaknya sama-sama kotor. Darah nifas pun kotor. Kalau darah isti'adhah itu lain, sebab ada hadis, ada hadis yang menyebutkan kena sembahyang gitu begini, dia bagi panduan. Tapi kalau nifas itu sama dari segi, kemudian dari segi kotor pun kotor juga, dan ia berkait dengan rahim juga. Ada berkait dengan rahim juga, berkait dengan anak lah. Cuma itu sebelum ini, selepas. Dari segi kotor tu kotor, dari segi berbau dia pun bau. Sama, lebih kurang lah, kita kata ada beza sikit sebanyak tu tak kira lah. Tapi memang tidak menyeronokkan, tidak menarik, tak suka. Si suami pun tidak suka, isteri pun tak suka mana juga. Jadi itu satu. Yang liwat macam mana? Adakah ia termasuk dalam tak boleh seperti dengan lelaki atau perempuan lain? Kalau isteri ni macam mana? Jadi kalau melihat kepada azan, pada liwat itu dia lebih teruk lagi, ada kekotorannya. Sebab itu kekotoran darah yang tadi itu, yang ini kekotoran najis, lebih berat. Yang di sana datang bulan itu, mari haid, keluar haid itu, dia tidak sentiasa ada. Kita kata dalam sebulan 7 hari atau 6 hari saja. Pada masa-masa yang lain ia tidak ada, ia bersih, Tetapi kalau menyetubuh isteri pada dubur itu memang tempat kekotoran setiap waktu, setiap masa. Jadi kalau nak kira dari segi ilat kekotoran itu, ada padanya lebih lagi daripada pada kubul ataupun kemaluan perempuan itu. Jadi dari segi itu kita kata tak boleh, haram juga lah. Meliwat pun haram, bersetubuh pada ketika main kotor pun haram. Tetapi ada ulama yang khilaf lagi. Dia kata itu lain. Yang jelas dalam Quran sebut mahid, haid. Adapun nifas tak ada sebut, maka hukumnya lain, berbeza, ringan sikit. Sama juga liwat, walaupun kotor, walaupun apa pun kita kata, tapi tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam Quran. Jadi dengan sebab itu dia kata hukumnya berbeza. Kata azan itu boleh jadi maksudnya lain, bukan maksudnya kotoran, bukan maksudnya kotoran. Katakanlah kalau semata-mata kotor, boleh jadi bukan darah tapi benda lain, sesuatu yang lain yang juga kotor ataupun berbau busuk ada, tetapi bukan haid. Apakah kita tidak boleh bersetubuh dengan isteri? Boleh. Yang tak bolehnya haid, sebab dia sebut haid. Selagi dia tidak menyakiti dia, boleh. Itu juga yang ni dia kata, walaupun kotor, walaupun apa, tapi dalam Quran sudah sebut secara umum,
nisa'ukum harthul lakum, isteri-isteri kamu itu adalah benda ladang kamu. Cuma dia kata fa'tu harthakum anna syi'tum. Maknanya kena ikut cara dia lah. Kalau bendang ataupun sawah ataupun ladang, dia ada hasil dia. Kamu datangi tempat yang ada hasilnya. Maksudnya kalau hasil itu anak lah. Kalau bertumbuh pada tempat lain, dia bukan tempat anak, tak akan dapat hasil. Kalau tak ada, mana tanah yang subur. Jadi kalau pada dubur itu bukan, dia kata itu bukan tempatnya. Jadi banyak lagi perbahasan di situ. Ada yang kata walaupun bukan tempatnya, tetapi isteri itu ladang secara umumnya dia benar. Sebab itu yang saya nak ceritanya, kita pun tidak nak pergi jauh, sekadar ada khilaf. Sekadar ada khilaf. Sebab apa ada khilaf? Yang kata tak boleh, dia kata ilatnya azan. Yang kata boleh, dia pun terima juga azan. Tapi azan itu apa makna dia sebenarnya? Apa makna dia sebenarnya? Adakah kotor saja? Kalau semata-mata kotor, bukan darah haid pun mungkin ada pada ketika-ketika tertentu, ada penyakit-penyakit tertentu kotor. Itu yang dibahaskan. Kemudian azan itu boleh jadi sesuatu yang menjijikkan, boleh jadi menyebabkan sesuami itu kepada setengah-setengah orang, dia jadi serik, dia jadi dah mati nafsu apabila terkena keadaan-keadaan tadi. Jadi Allah SWT nak mengelak daripada berlaku keadaan seperti itu, dia larang. Itu maksudnya azan. Jadi azan itu ada juga pada selain haid, jadi tak boleh kata dia. Tapi yang kata boleh, dia kata azan itu masih lagi luas maknanya. Masih lagi luas. Dia kata ilat itu tidak ada pada yang ini. Sebabnya kalau seseorang itu dari segi hukum had pun masih ada lagi khilaf. Kalau seseorang itu bersetubuh, dia kena rejam, kena sebat apa. Kalau liwat, tidak. Lain pula hukumnya. Ada yang kata tak, macam tu juga. Ada yang kata tidak. Tengok, sudah berbeza. Sebab hukum dia berbeza. Jadi di sini pun sama juga. Bagi orang yang kata illat tu sama, dia kata ya, haram. Bagi yang kata illatnya tidak sama, apa yang dikatakan azan itu ada pada itu, pada tempat lain tidak sama, maka dia kata tidak haram. Masih ada khilaf lagi. Itulah yang punca jadi khilaf. Sama juga kalau kita kata arak tu apa illat? Ia diharamkan, ia memabukkan. Kalau benda lain yang bukan nama arak, kalau ada illat itu, menyebabkan jadi pening juga, mabuk juga, jadi dilarang juga ke tidak? Tak boleh juga kan? Sama juga. Jadi illat itu ada. Illat itu ada pada benda lain yang bukan dinamakan arak, maka tak boleh jugalah. Tak boleh juga. Sama juga kita tengok banyak kes-kes yang lain lagi, macam arak memabukkan, merosakkan akal. Boleh kita tengok baik hukum Nabi macam mana. Nabi yang dikatakan Nabi itu, adakah haram seperti arak? Tengok, kalau ada memabukkan itu sama, kalau tak ada lah. Jadi illat tu tidak ada. Kalau macam kita kata bunuh diri memang haram. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. La tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu memang haram. Kemudian dalam hadis pun ada juga sampai Nabi SAW tak mahu pergi menyembahyangkan jenazah orang yang bunuh diri. Baik, sekarang ni itu tak pula yang jelas kan?
Tapi kalau dadah, dia akhirnya mati. Cuma tidak sekaligus, tidak terus, mengambil masa sedikit. Jadi sekarang ni kita nak tahu hukum dadah, hukum rokok misalnya, macam mana? Adakah ia termasuk dalam bunuh diri atau tidak? Illat itu ada ke tidak? Soal mati terus, sebaik saja makan itu, ambil itu atau tidak, itu soal lain. Bunuh diri kalau tidak sekaligus pun, sikit-sikit, bunuh diri juga. Kalau kita sedar ini perbuatan ni boleh membawa kita mati. Jadi hukum dadah walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, oleh kerana illat itu sama, iaitu meragut nyawa sendiri. Ia termasuk dalam bunuh diri. Haram juga. Sama baik rokok, macam mana pula orang kata? Jadi dulu orang tak nampak sangat. Dia kira dari segi bau busuk dia begitu saja. Tapi mengikut kajian doktor-doktor yang kemudian terkini, mereka kata bunuh diri juga, tapi bunuh diri secara beransur-ansur. Jadi bila kata masuk dalam bunuh diri secara sekaligus atau beransur-ansur, sama juga hukumnya. Tak boleh juga lah. Itu sebab ramai di mana-mana ulama-ulama sekarang ni mengatakan rokok pun haram. Asalnya tidak ada dalam hadis, dalam Quran, jauhlah. Nak ada dalam Quran itu tak ada. Tapi yang kita nak kata haram, ulama yang kata haram tu apa sebab? Apa illat? Dia tengok illat yang ada pada bunuh diri itu ada juga di sini. Ada juga di sini. Jadi itu dikatakan tahqiqul mana, memastikan adanya illat yang sama. Illat bunuh diri itu di sini ada juga. Bila ada, maka dapat buat keputusan, dapat menyimpulkan sesuatu hukum, iaitu haram. Bunuh diri adalah haram dengan apa cara sekalipun. Bukan kata bunuh diri ini potong dengan pisang, di nadi, ataupun makan racun, ambil racun, bukan begitu. Dalam bentuk lain pun kalau membawa ke situ, walaupun dalam masa yang agak lama sedikit, tak boleh, dalam keadaan sedar. Itulah sebab ramai ulama-ulama kemudian ni kata rokok pun haram. Apa sebab? Sebab dia tengok pada illat tu. Inilah yang dikatakan tahqiqul mana. Tahqiqul mana. Sebenarnya kita selalu tengok orang guna, tetapi apa benda? Apa kaedah? Apa usul yang dia pakai sampai diterima dalam Islam, diterima sebagai hukum Islam, walaupun itu hasil ijtihad, bukan yang disebutkan dengan terang di dalam nas, tetapi semua kita terima kena. Apa sebab? Sebab dia tengok kepada illat tadilah. Yang kedua, tanqihul manat, ialah tindakan membersihkan illat daripada perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya. Contohnya ialah seorang lelaki miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyetubuhi isterinya dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya membayar kafar. Adakah kerana dia lelaki atas perbuatannya itu? Apakah illat sebenarnya yang menyebabkan dia dikenakan kafar? Itu apa? Kenapa tidak batal saja puasa dia, tapi kena kafar juga? Apa illatnya? Jadi ada tambahan, iaitu kena bayar kafar. Kafaranya, dia tanya, kamu boleh merdekakan hamba? Dia kata tak boleh, dia miskin. Kamu boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak mampu. Dia kata kerana dia puasa dia yang jadi duit. Kamu bolehkah bagi makan kepada 60 orang miskin? Dia kata tak. Mana ada dia orang miskin dia yang miskin tadi. Jadi itu cerita tu lah.
Kemudian dalam setengah-setengah riwayat tu dia pergi tu sambil dia pukul dada dan dia getus ataupun tarik bulu dia. Dia kesal dengan perbuatan dia. Dia kata dia sudah binasa, wahai Rasulullah. Apa sebab? Dia telah bersetubuh dengan isteri dia pada waktu siang di bulan Ramadan. Jadi sekarang ni batallah puasa tu. Kenapa tidak dikatakan ganti saja puasa tu? Tapi kena tambah, ada satu lagi perkaranya, iaitu kena kafar. Apa sebab kafar? Apa ilat bagi dikenakan kafarah ke atas dia? Adakah kerana dia lelaki? Kerana dia orang bulu? Kerana dia orang miskin? Kerana dia membatalkan puasanya? Atau kerana dia bersetubuh? Atau kalau kita nak tambah lagi, kerana dia pukul dada tu pergi dalam keadaan gelisah begitu, dia tarik rambut dia dalam keadaan gelisah begitu. Itu kita nak pastikan banyak ni yang boleh jadi sebab tu, yang boleh jadi kita kata kerana dia ini, kerana dia ini. Yang mana satu yang sebenarnya dalam banyak-banyak? Yang mana satu? Adakah semua apa ni? Takkanlah ilat dia tu semua sekali. Ada yang tak ada kena mengena, kebetulan saja. Adakah kerana dia menyetubuhi isteri dia? Sebab itu isteri. Kalau tidak isteri, macam mana? Takut hukumnya macam lain. Jadi itu nak pastikan apa sebenarnya ilat. Jadi ilatnya hasil kajian ulama-ulama mazhab. Kalau Syafi'i dan Ahmad, dia kata kerana bersetubuh. Sebab dia pergi bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia bersetubuh. Kira-kiranya yang membatalkan puasa dengan cara lain tu agak mudah sikit berlaku, tapi yang ini payah sikit. Bila berlaku dia sebut itu, dia bersetubuh. Jadi mereka kata ilatnya ialah kerana dia telah bersetubuh. Dia telah bersetubuh. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia kata ilatnya kena kafarah itu bukan kerana dia bersetubuh, tetapi kerana dia membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan Ramadan. Itu ilatnya. Dengan sebab itu bagi mereka lebih luas, lebih luas untuk dikenakan kafarah itu bukan kerana bersetubuh saja. Bukan itu ilatnya. Itu pun ia juga. Kalau bersetubuh pun ia juga, sebab dia dengan niat, dengan sengaja membatalkan puasa dia, tentu dah batal. Kalau minum saja air, dia sedar, dia bukan terlupa, sama juga, dia kena bayar kafarah. Itu bagi mereka. Sebab bagi mereka ilat bagi dikenakan kafarah itu ialah membatalkan puasa dengan sengaja. Cuma itu kebetulan dalam kes itu dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh. Kalau orang tu pergi kata dia membatalkan puasa dengan sengaja dengan minum saja, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu juga. Bahkan bagi mereka dia pakai hadis yang umum. Orang tu pergi dia kata saya telah membatalkan puasa saya. Gitu saja, dia tidak kata saya bersetubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, adakah kerana keuzuran atau kerana kamu dalam perjalanan? Tidak, dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata betul perbuatan kamu. Patut apa saya nak buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu kena kafar. Jadi kafarah itu berkait dengan makan minum juga. Membatalkan puasa dengan sengaja, bukan khusus dengan bersetubuh dengan isteri saja. Itu bagi mereka begitu. Dari satu segi kita kata teruklah kalau macam tu kan. Sebabnya kalau makan minum pun kena bayar kafar, bukan kena ganti puasa saja. Kalau bagi Syafi'i dan Ahmad tadi dan orang yang sependapat dengan dia tu, kalau kita walaupun dengan sengaja batalkan puasa dengan minum, dengan makan, itu cuma batal puasa kita saja, kena ganti puasa sajalah. Tetapi nak kafarah tu tidak, kafarah tak kena. Tetapi bagi Malik dan Abu Hanifah ni kafarah kena juga. Kena.
boleh jadi kita tengok macam dia agak keras, tapi dari satu segi untuk menjaga, menghindarkan orang ni daripada membatalkan puasa, sebenarnya elok yang lebih umum tu. Elok yang lebih umum tu. Sebab sebagaimana yang kita maklum kan, kadang-kadang orang kita ni dia bagi jalan hela kepada orang ramai supaya kamu tak kena kafarah. Kamu kalau tak boleh nak tahan nafsu kamu buat macam mana? Ambil air dulu, minum, batalkan puasa. Jadi puasa itu batal kerana minum air. Lepas tu bersetubuh itu dibuat selepas batal, bukan terus daripada berpuasa. Itu hela yang dia bagi. Tapi kalau kita pakai mazhab Hanafi dan Malik tadi, hela tu tak pakai, sia-sia saja. Kalau dia minum air pun dia kena kafarah juga. Jadi hela tu tak jadi, tak pakai, sia-sia saja. Tapi yang ini pula kata bersetubuh itu sebenarnya hela. Sebab kebanyakan hadis yang lebih banyak menyebutkan dia setubuh, dia menyatakan dia bersetubuh. Adapun hadis yang kata dia telah membatalkan puasa, itu hadis umum. Kita kena tundukkan hadis itu, kaitkan hadis itu dengan hadis khusus, iaitu berkenaan dengan dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh. Tapi ada khilaf lah di situ, ada khilaf. Kenapa khilaf? Kerana ilat tu lah. Yang ni kata ini ilat, yang lain-lain semua buat. Dia orang hulu, dia orang jahil, dia orang miskin, itu semua tak kata itu bukan ilat, ini bukan ilat. Semua mazhab kata begitu. Tetapi akhirnya yang ini kata dia bersetubuh, itu ilat sebenarnya. Yang ini kata tidak. Di situ ada khilaf. Tentang lain-lain itu tak ada khilaf. Semua buat. Itu yang dikatakan tangkih, mana membersihkan. Dalam banyak-banyak perkara ni, mana yang paling sesuai untuk dikatakan ilat, bagi hukum kena kafarah itu, mana? Situ ada khilaf. Cuma kita tengok sekarang ni, khilaf berlaku disebabkan hasil tangkihul manat itu berbeza. Guna kaedah ataupun usul ni oleh masing-masing dia berbeza di situ. Jadi khilaf, jadi ada beza. Di situlah kita dapati ada khilaf ataupun perbezaan pendapat ulama fiqh tu. Inilah puncanya. Takhrijul manat. Takhrijul manat ialah menterjihkan sesuatu daripada sekian banyak perkara yang boleh menjadi ilat sebagai ilat bagi sesuatu hukum ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Itu dipanggil proses takhrijul manat. Proses takhrijul manat, menterjihkan sesuatu daripada sekian banyak perkara yang boleh menjadi ilat sebagai ilat bagi sesuatu hukum ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Itu dipanggil takhrijul manat. Macam hukum tadilah, kita kata dadah, rokok dan sebagainya. Banyak perkara yang menterjemahkan sesuatu daripada sekian banyak. Rokok kenapa haram? Kerana dia busuk, kerana dia itu ini banyak. Yang sebenar. Jadi bila kita pilih satu, keluarkan daripada banyak satu. Ini itu dipanggilkan takhrijul manat. Jadi berhubung dengan perbincangan kita, apa kaitannya usul ini dengan hadis yang kita bincang? Ada kaitan. Sebab itu jadi khilaf. Jadi kalau kita perhatikan dah, yang 5 perkara yang saya sebut ni, daripada awal lagi, tiap-tiap satu tu ada. Kenapa dia tak mau terima tahrimu hatta takbir tu? Kenapa dia tak mau terima? Dari sudut mafhum mukhalif, boleh pakai ke tidak? Dari sudut dalil itu, nas itu qat'i ke atau zanni ke, ataupun subut dia macam mana, dalalah dia macam mana, semua ada. Semua kita guna. Sebelum pada ni kita sudah sebutkan apa kena mengena dengan yang ini.
Yang ini apa tahqiqul manam? Apa tahqiqul manam? Apa sebab yang jumhur ulama mengatakan tak sah sembahyang kalau tidak bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar? Apa sebab? Apa ilatnya? Jumhur ulama kata ilatnya ialah Nabi SAW kata tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir, seperti kita telah bincangkan sebelum ni, kalau khabar itu dalam bentuk ma'rifah, dan ma'rifahnya dengan lam atau alif lam, maka ia memberi makna khusus mubtada itu dengan khabar, khusus mubtada itu dengan khabar. Jadi tahrim, yakni tahrim ini mengucapkan takbiratul ihram, itulah tahrim. Tahrim hanyalah dengan takbir, hanyalah. Bila Nabi SAW kata hanyalah dengan takbir, maknanya itulah yang sah, yang lain tidak sah, tak boleh lah. Apa ilatnya? Ilatnya khusus, dia khabar tu khusus. Tahrim hanyalah dengan takbir, dengan cara yang lain tak boleh. Mereka faham begitu. Imam Abu Hanifah kata tidak. Dia tak faham begitu. Dia kata sebenarnya tahrimuhat takbir, takbir itu dengan makna umum, ta'zim. Dengan makna ta'zim. Bila ada ta'zim, walaupun tidak Allahu Akbar, boleh juga. Cuma yang kurang elok itu cerita lain. Tapi dari segi sah, sembahyang itu sah, sekadar sah, sah. Allahu Azam, misalnya kita kata, dia kata, kalau kata Allahu Azam, Allahu Azim, sebab sebelum pada ni sudah ada khilaf tentang Allahul Akbar, Allahu Kabir, itu ada khilaf. Lagi banyak itu. Kalau perkataan kabir, akbar itu, al-akbar itu banyak. Kalau yang lain, perkataan lain pun mengikut Imam Abu Hanifah, boleh lagi. Sebab maksud takbir di situ ialah ta'zim, bukan khusus perkataan Allahu Akbar. Dia tidak memberi makna khusus. Bagi dia tidak memberi makna khusus. Jadi dia sebut yang ni kata manatnya itu, yang ni kata bukan itu manatnya. Ilatnya yang jadi kata kena buka sembahyang itu dengan takbir, maksudnya ta'zim. Jadi yang kamu kata kena takbir itu tidak, masih boleh lagi. Kemudian kalau kita campurkan dengan yang sebelum ni, usul-usul sebelum ni banyaklah kalau kita campurkan. Misalnya dia kata dari segi dalil hadis ni, kemudian kita akan baca dari segi kedudukan hadis. Hadis ini tentu dah hadis ahad, bukan mutawatir. Tentang sahih ke tidak, itu masih lagi dipertikaikan. Ada yang kata sahih. Kalau kata sahih pun, dia kata ini tidak qat'i thubutnya, hanya zanni thubutnya. Sesuatu yang sabit berdasarkan dalil yang zanni thubutnya. Thubut maknanya sampai kepada kita bukan dalam bentuk mutawatir, dalam bentuk yang meyakinkan, tapi sekadar zan saja, berat sangka saja ianya disabdakan oleh Rasulullah SAW begitu dengan lafaz berat sangka saja, bukan yakin. Kalau Quran itu baru yakin, itu dikatakan qat'i thubut. Kalau Quran qat'i thubut, kalau hadis kebanyakannya bukan qat'i thubutnya, tapi zanni thubutnya. Kemudian dalalah pun tidak jelas lagi, tidak qat'i dalalahnya. Kata mereka lah, kita setuju tak setuju itu cerita lain. Kata mereka tidak qat'i, sebab takbir boleh dengan makna ta'zim. Kalau kita nak tafsirkan dengan bahasa Arab juga, apa makna takbir? Ta'zim. Jadi dengan makna itu kata dia, tidak qat'i lagi, masih lagi zanni dalalahnya. Jadi bagi mereka sesuatu yang sabit berdasarkan dalil yang macam ni saja, tidak sepatutnya dia sama tinggi dengan yang sabit berdasarkan Quran itu sendiri. Maknanya nak jadi rukun, tak sepatutnya. Paling tinggi kata dia wajib. Sebab itu dia ada beza pula. Adakah hukum di antara fardu dengan sunat?
Ada ke tidak yang lain? Bagi mereka kata ada. Dengan hadis-hadis yang macam ni paling tinggi wajib ataupun sunat saja. Bukan sampai ke peringkat tak sah supaya. Sebab kalau kita kata kalau tak kata macam tu sampai tak sah sembahyang, bermakna kita meletakkan hadis ahad ini tinggi sangat. Tinggi sangat. Sama tinggi dengan Quran. Dia tak mahu. Itu sebab dia berpendapat Quran paling tinggi. Ialah itu sebab qat'i, thubutnya. Dan oleh kerana itu dia kata yang ni tak boleh sama. Kalau sama, jadi macam mana? Misalnya kita kata dalam mazhab Ahmad, bila ambil air sembahyang, wudu, kena istinsyak, isap air ke dalam hidung ni wajib. Mana tak sah air sembahyang. Dan sebab itu kalau kita nak jaga mazhab, elok jangan tinggal. Sebab itu benda tu besar tu bagi dia, sampai tak sah. Jadi bagi orang Hanafi, dia pertikaikan. Masuk Imam Bukhari pertikai, padahal itu guru dia Imam Ahmad. Kenapa sampai wajib? Sedangkan itu berdasarkan hadis. Dalam Quran tak sebut hisap air ke hidung. Yang disebut 4 kali. Sepatutnya yang 4 itulah yang kita katakan jadi rukun. Sebab itu mereka terima 4 itu saja rukun. Selebihnya itu sunat atau wajib. Kalau kamu kata yang hadis ni pun sama, mana sama tinggi lah. Takkan macam tu kan dalil kita ni, Quran ni lebih tinggi daripada hadis. Itu perbezaan dalam menilai usul itu menyebabkan mereka berbeza dalam hukum hakam. Itulah salah satu punca jadi berbeza mazhab-mazhab. Ini penting ni. Kalau kita perhatikan 5 usul kan, walaupun ringkas, tapi boleh diguna semua tempat, semua. Apa masalah? Boleh guna. Dan kita akan apa? Sini sebab ini. Ini sebab kenapa mereka kata begini. Baiklah. Kemudian kita pergi kepada nota 51. Nota 51 ni membincangkan bahagian yang ketiga hadis. Iaitu kalau kita tengok pada muka surat 39, teks asal itu hadis itu matan wa tahliluha at-taslim. Itulah lafaz hadis. Jadi hadis ini mengandungi 3 juzuk atau 3 bahagian. Miftahus salat at-tuhur 1, wa tahrimuha at-takbir 2, wa tahliluha at-taslim. Ini yang 3 bahagian saja ada. Ini perbincangan tentang bahagian yang 3 hadis. Tahlilnya taslim pula bermaksud memberi salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ialah sesuatu yang menjadikan halal apa-apa yang diharamkan di dalam sembahyang. Itu makna tahlil. Halala yuhallilu tahlilan, maknanya menghalalkan. Perbuatan itu menghalalkan, menjadi tanda atau batas yang menunjukkan sudah halal kepada kita apa yang sebelum itu haram kepada kita. Nak melompat, nak berjalan, nak ketawa, nak makan, haramkan dalam sembahyang. Tapi bila Assalamualaikum, boleh jadi halal. Itu maksud tahlil. Tahlil, bukan ha. Ha. Sebaik sahaja seseorang memberi salam pertama. Sebab itu je. Itu saja yang rukun. Yang kata rukun pun salam yang pertama. Bukan 2 salam tu. Salam yang kedua bukan. Ini bukan rukun, sunat saja. Kalau mengikut Syafi'i sekalipun, sudah bagi salam yang pertama, sudah boleh dah. Nak buat apa-apa pun, tak bagi salam yang kedua pun boleh. Cuma dia kata kena niat lah. Kita sudahkan dengan salam yang pertama tu. Jangan kita kita tak niat sudah lagi. Kalau tak niat sudah lagi, walaupun sunat, tak boleh, patah. Misalnya kalau kita nak terkentut sangat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum saja boleh dah. Lepas tu kita terus terkentut. Sebelum terkentut tu kena ingat, kita Assalamualaikum tadi tu memang kita nak sudahkan sembahyang kita. Kena ada niat.
Kalau tak ada niat itu, maknanya kita belum menyudahkan sembahyang kita. Kita nak sudahkan sembahyang kita dengan salam yang kedua, batal. Dia kena ada niat. Tetapi ini cerita lain. Ini cerita lain. Bukan sekadar itu, boleh tak bagi salam pun tak apa, sah juga. Sebab mereka tak jadikan asas hadis ini, tak jadikan asas. Sebab hadis ini bagi mereka tak kukuh, tak kemas. Mereka pertikaikan. Kalau kata sahih sekalipun, ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Di dalam Quran tak ada sebut itu. Tak ada sebut. Dalam hadis yang mutawatir pun tak ada sebut. Ini sekadar hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nanti kita akan bincang tentang dia ni, macam mana kedudukan dia. Kenapa setengah-setengah ulama tak mahu pakai. Ada pun yang sekadar adalah paling tinggi, dia kata sunat satu, sunat. Sekadar itu boleh kita terima. Lebih tinggi lagi, paling-paling pun wajib. Nak kata sampai rukun, tak mahu mereka. Tak mahu. Dengan itu, bolehlah ia melakukan segala apa yang diharamkan setelah ia bertakbiratul ihram. Bila dia bertakbiratul ihram kan tahrim, jadi haram. Ya sebelumnya, sebelum takbir itu halal, jadi haram bila kita takbir. Yang ni nak makan, nak suka, nak begitu-gini, tak boleh. Bila kita bagi salat, yang haram sebelum itu sudah halal, boleh. Seperti berbual-bual, makan, minum, berjalan-jalan dan sebagainya. Ini ialah bahagian ketiga hadis. Menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan lain-lain, memberi salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah adalah salah satu fardu atau rukun sembahyang. Salam yang pertama itu maksud. Termasuklah anak murid Imam Abu Hanifah sendiri. Cuba tengok Abu Yusuf tu, anak murid waktu, tapi dia dalam masalah ni tak sama dengan dulu dia. Tak sama. Bahkan dia sama dengan jumhur ulama mengatakan kena bagi salam. Tak bagi salam tak sah. Sebab ia rukun. Sembahyang orang yang keluar dari sembahyangnya dengan tidak memberi salam terlebih dahulu adalah tidak sah dan terbatal. Antara dalil yang dipegang mereka ialah satu, hadis di atas, tahliluha at-taslim. Dia bukan itu. Pembuka sembahyang itu yang menjadikan apa yang haram dalam sembahyang itu halal ialah at-taslim. At-taslim itu kata Assalamualaikum. Di dalamnya tersebut wa tahliluha at-taslim. Tahlilnya taslim. Khabarnya juga dalam bentuk ma'rifah. Alamat ta'rifnya ialah lam atau alif lam padanya. Ini pun macam istilah yang kita sebut baru ni lah, isim 5, isim 6. Kalau dalam kitab bawah-bawah ni dia kata alif lam. Kalau dalam kitab atas-atas dia kata lam saja. Itu beza bawah atas lah. Maka jadi khususlah mubtada dengannya. Jadi khususlah mubtada, yakni tahlil itu. Jadi khususlah dengannya, yakni dengan khabar. Sebab khabar itu ma'rifah. Jadi khusus dengan Assalamualaikum, tak boleh dengan cara yang lain lah, tak boleh. Dengan cara bercakap-cakap tu, tak boleh. Ataupun lain-lain lagi cara, dengan cara berketuk misalnya, tak boleh. Sebelum tu batal sembahyang. Yang kedua, Aisyah meriwayatkan, katanya, itu hadis itu panjang itu, di akhir dia disebut wa kana yahtimus salat bitaslim. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dengan bertakbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sebabnya ramai ulama-ulama mazhab berkata
baca alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Ini hadis antaranya. Imam Syafi'i dia tak tahu hadis ni, dia tahu, dia takwil. Dia kata baca alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya surah tu. Ditakwil gitu ya, baca surah alhamdulillahirabbil alamin yang ada alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk bismillah, kata dia, itu pendapat dia. Masing-masing dengan pendapat sendirilah. Apabila rukuk, tidak mendongakkan kepala dan tidak juga menjuntaikannya. Jadi tidak angkat kepala itu sama nampak di depan. Tidak. Juntaikan itu benda sah. Tidak juga. Tetapi tengah-tengah di antara dua keadaan itu. Apabila mengangkat kepala dari rukuk, tidak baginda bersujud melainkan setelah berdiri tegak. Pada setiap dua rakaat, baginda sallallahu alaihi wasallam bertahiyat. Ajul. Wa kana yaqul fi kulli rak'atain at-tahiyyat. Dia bertahiyat. Apabila duduk, baginda melipatkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Menegakkan kaki kanan itu kita, iaitu bukan menegakkan lutut dah, menegakkan ini. Kaki itu tegak begitu, yang sebelah kanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang daripada duduk di atas tumit seperti syaitan, dan menghamparkan tangan atau kaki seperti binatang buas. Menghamparkan tangan atau kaki seperti binatang buas. Jadi duduk begitu, papak itu. Dia kena angkat. Itulah. Duduk seperti binatang buas juga seperti macam kena punggung ni atas lantai. Jadi kaki tu buka begitu. Punggung ni kena atas lantai. Macam kalau anjing duduk macam mana, dia kena punggung dia tu ditanya. Itu maksud dia. Yang ni segala perbuatan sembahyang itu tidak boleh menyerupai syaitan ataupun binatang. Tidak boleh, tidak sesuai, tidak layak. Yang layaknya semua perbuatan sembahyang itu ialah perbuatan malaikat di atas langit. Ada yang berdiri saja, ada yang rukuk saja, ada yang begini. Itu malaikat. Dia tidak bagi menyerupai yang kita tengok dalam hadis ni syaitan, satu binatang. Biar nampak sopan. Ada binatang-binatang yang tadi tidak sopan. Dan baginda memudahkan sembahyang dengan memberi salam. Dia sudahkan sembahyang. Artinya sembahyang tak sudah lagi lah kalau belum salam. Baru sudah apabila dia bagi salam. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan lain-lain tokoh dalam mazhab Hanafi, berhentinya orang yang bersembahyang daripada bersembahyang dengan melakukan apa-apa perbuatan yang membatalkan sembahyang, seperti bercakap, berjalan dan sebagainya, selepas duduk dalam tahiyat akhir sekadar telah selesai bertasyahud. Sekadar, bukan baca, sekadar, tak baca pun. Adalah tanda telah selesai sembahyangnya dengan sempurna. Mengikut mazhab mereka ni begitu. Bila duduk tu kadang selesai tasyahud. Tasyahud ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh misalnya, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu tasyahud lah. Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat itu lain. Tak sampai ke situ. Kadar itu saja duduk. Tiba-tiba dia pun bercakap dengan orang sebelah dia, ataupun dia kata kepada isteri dia, dipanggil suruh bawa apa-apa, dengan niat dia sudah keluar daripada sembahyang. Dengan niat dia sudah keluar.
sah dah sembahyang, selesai dah. Walaupun tak bagi salam. Ini mazhab mereka. Jadi kalau kita pakai, tengok berdasarkan usul, 5 usul tadi, sama dulu. Sebab bagi mereka ini hadis masih lagi belum kuat untuk menjadi rukun. Untuk kita kata sampai tak sah sembahyang tu, tak cukup, kata dia. Walaupun orang lain sudah kata cukup, bolehlah begitu. Walaupun ia tidak menyudahkan sembahyangnya dengan memberi salam. Memberi salam dengan lafaz salam seperti yang dimaklumi bukan fardu di sisi mereka. Bukan fardu. Cuma paling tinggi, kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka, wajib. Kebanyakannya kata sunat. Wajib, mana kalau tak buat, berdosa saja. Tapi sembahyang itu sah. Kalau buat, tak berdosa. Kalau tak buat, berdosa. Mana tak lagi salah, tak ucapkan salah, itu berdosa. Kalau yang kata wajib, jadi di kalangan mereka tu ada terbagi kepada 2 pula. Ada yang kata sunat. Kalau sunat, tak ada apa, tak ada berdosa pun. Cuma tak dapat pahala. Antara dalil mereka dalam masalah ini ialah satu riwayat Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW mengajarkannya cara bertasyahud. Dan tasyahud dia tu, Ibnu Mas'ud ni, dalam mazhab mana pun boleh dikatakan, mereka ulama mengatakan tasyahud yang paling sahih adalah tasyahud Ibnu Mas'ud. Terutamanya kalau mazhab Ahmad dan mazhab Hanafi memang utamakan sangat tasyahud dia sama, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tapi ini masalah kecil saja kalau orang kata macam tu, bagi mereka sah juga. Cuma tasyahud Ibnu Mas'ud, begitulah yang dikatakan tasyahud tu setakat itu. Adapun selebihnya Allahumma shalli ala Muhammad itu selawat. Jadi dia kata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Idza qulta hadha aw fa'alta hadha faqad tammat salatuk." Bermaksud apabila engkau telah mengucapkannya atau melakukannya, berarti sempurnalah sembahyangmu. Sudah sempurna. Tak ada pun dia sebut sampai salah, tak ada sebut. Sedangkan dia mengajar ni tentang tasyahud, tentang tahiyat. Kira-kira dekat sangatlah nak sudah sembahyang, dia tidak sebut pasal salat. Dan Ibnu Mas'ud ada riwayat yang sahih banyak, dia buat begitu. Ada dia buat lah, walaupun banyaknya dia salat juga, tapi dia ada buat itu, dan riwayat itu sahih daripada dia. Takkanlah dia nak sembahyang dia tak sah, Allah tak terima. Kira-kiranya dia yakin lah, yakin begitulah. Takut-takut kita kata salah faham. Tidak, memang dia buat begitu. Jadi hadis ini berada dalam kitab mana? Saya sudah sebutkan di situ. Yang kedua, di dalam riwayat yang lain tersebut, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara bertasyahud di dalam sembahyang kepada Ibnu Mas'ud, baginda bersabda begini, "Idza qulta hadha aw qadaita hadha faqad qadaita salatak. In syi'ta an taquma faqum, wa in syi'ta an taq'uda, wa in syi'ta an taq'uda faq'ud." Bermaksud apabila engkau telah mengucapkannya atau menunaikannya, berarti engkau telah menyempurnakan sembahyangmu. Dia kata menyempurnakan sembahyang. Takkan dia nak kata tamat. Tamat itu sempurna itu, padahal tidak sempurna. Dan Nabi kata sempurna, dan sempurna lah. Dia kata, dia pegang itu lah. Pada ketika itu engkau hendak bangun pun boleh, hendak duduk pun boleh. Ini tak kisah. Itu dalam riwayat yang lain. Kedua-dua hadis ini menunjukkan memberi salam
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi itu bukanlah sesuatu yang fardu bagi mereka. Hukum memberi salam untuk mengakhiri sembahyang di sisi mereka sama ada wajib atau sunat sahaja. Tahawi mengatakan sunat sahaja. Imam Tahawi yang masyhur itu dulu dia Syafi'i. Lepas tu dia buat kajian. Dia tengok Hanafi kuat kan. Dia betulkan masa. Dia jadi peguam bela Hanafi yang paling kuat. Dengan dia menulis kitab Ma'anil Athar, Muskilul Athar dan lain-lain itu semua menyokong mazhab Hanafi. Dulu dia Syafi'i. Bagi dia kata sunat saja. Ini orang besar. Kalau kita akidah salah yang selalu orang belajar tu, akidah Tahawiyah, dia lah akidah Tahawiyah. Jadi orang besar dia kata sunat. Jadi itu kelebihan kita belajar hadis ni, bukan apa, tahu. Jadi kita tidak ketat sangat lah. Tidak ketat sangat. Sekarang ni kalau mengikut Tahawi ni, kita ikut Imam Hanafi sembahyang. Tahu-tahu dia sebelum beri salam pun dia sudah bercakap. Dia sudah bercakap. Misalnya kita nak buat macam mana? Adakah sembahyang kita tak sah? Kalau kita ikut dia, bagi dia sah, itulah. Ikut dia. Itu maknanya turut imam. Ikut imam. Andai kata kita ikut dia, macam-macam boleh berlaku. Sebab kalau dia ikut Tahawi kata sunat saja. Nak kata berdosa pun tidak, sebab bukan wajib. Kalau kata wajib barulah dosa. Dia pun ini sunat. Sementara Ibnul Humam pula mengatakan wajib. Ibnul Humam ni tokoh dalam mazhab Hanafi lah, pengarang kitab Fathul Qadir itu, syarah kepada kitab Hidayah, kitab fiqh Hanafi yang masyhur. Orang buat belajar kitab Hidayah, salah satu syarah dia yang masyhur ialah Fathul Qadir. Ini Ibnul Humam. Syarah dia ni 9 jilid. Bagus. Dia kata wajib. Sebab itu kita kata dalam mazhab Hanafi pun dia ada terbahagi kepada dua. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Pendapat kedua inilah yang rajih menurut Hanafiyah. Yang rajih, yang lebih kuat, mereka membakar yang dua ni. Sebab itu kita pergi masjid mana-mana pun Hanafi tak jumpa. Macam saya sebut tadi, semuanya bagi salah. Bagi salah pula 2 kali macam kita. Macam kita. Jawapan mereka terhadap bahagian ketiga hadis sama dengan jawapan mereka terhadap bahagian keduanya. Lihatlah di sana. Apa yang penulis utarakan ini hanyalah merupakan teori dalam metode perbahasan ilmiah yang digunakan oleh golongan Hanafiyah semata-mata. Realitinya amalan Imam Abu Hanifah sendiri tidak ada bezanya dalam hal ini daripada apa yang diamalkan dalam mazhab-mazhab yang lain. Ini kerana hadis-hadis berupa amalan Nabi SAW menunjukkan lafaz lain daripada Allahu Akbar ketika takbiratul ihram adalah tidak sabit. Yang selain daripada itu, selain daripada Allah Akbar ni ada. Pernah Nabi kata sekali, sekurang-kurangnya tak ada. Dia pun angkat tangan juga. Imam Abu Hanifah pun kata tak ada. Dengan sebab itu dia pun amalkan seperti orang lain. Cuma dari segi perbahasan, faedahnya kalau kita belajar kita dapat faedah dia. Itu cara dia menilai dari sudut ni, Jadi kita nampak kehalusan dia, kajian dia. Hadis-hadis juga banyak menyebutkan amalan Nabi SAW memberi salam di akhir salat baginda. Bahkan terdapat juga fatwa Sayyidina Ali yang menyebutkan sah sembahyang bagi seseorang yang berhadas dengan tidak sengaja selepas bertasyahud.
Itu ada. Dan itu riwayat yang sahih daripada dia. Berpandukan riwayat-riwayat tersebut, mazhab Hanafi telah meletakkan takbir dan memberi salam sebagai sesuatu yang wajib. Ini mengikut satu golongan lah. Ia tidak dimasukkan sebagai rukun kerana sabitnya hanyalah berdasarkan hadis ahad dan bukannya Al-Quran atau hadis mutawatir. Itu sebabnya dia balik kepada kaedah tadilah, kaedah yang disebutkan 5. Balik ke situ juga usul. Hadis ahad yang dianggap atau diterima sebagai sahih wajib diamalkan. Mereka terima itu mengikut kaedahnya, wajib diamalkan. Tapi kalau hadis ni dia petikai lagi. Kalau sahih memang wajib diamalkan. Namun demikian, jika ia tidak dilaksanakan, tidaklah pula terhapus terus sesuatu amalan. Ia tetap dianggap sah, walaupun seseorang akan dikira berdosa kerana meninggalkannya. Kerana meninggalkannya jadi berdosa. Ini kalau mengikut pendapat yang kata wajib lah, seperti Ibnul Humam berkata. Tapi kalau Imam Tahawi dia kata sunat, itu tak ada berdosa lah, tak ada berdosa. Jadi semua ni kan, ini semua ijtihad ni. Kalau kita nak kira yang dia kata ini berdosa ke tidak berdosa, tak ada dalil semua. Cuma ijtihad dia wajib. Kalau wajib, meninggalkannya berdosa. Yang ini ijtihad sunat. Kalau sunat, meninggalkannya tidak berdosa. Itu saja. Tapi dari segi dalil tak ada. Itulah ijtihad ulama-ulama yang membuatkan mereka merasa tidak bersalah kerana dia anggap tidak wajib. Yang ini pula rasa bersalah sebab wajib. Yang satu lagi bukan sekadar bersalah, sampai tak sah sembahyang. Macam mana? Macam mana? Itulah perbezaan pendapat ulama. Sebenarnya punca dia banyaknya berkisar di sekitar hadis ni. Dalam membincangkan hadis ni lah keluar macam-macam pendapat tu. Imam Abu Hanifah tidak bersendirian dalam pendapat yang dikemukakan sebelum ini. Jangan kita kata dia seorang selalu pelik lah. Sebenarnya kalau kita baca pandangan atau pendapat-pendapat ulama salaf, kita akan jumpa macam-macam. Tapi kalau kita tak baca yang tu, tak jumpa. Salah satu cara nak berjumpa tu sekurang-kurangnya belajar hadis. Kalau tidak belajar hadis, boleh katakan tak berjumpa. Padahalnya ulama hebat-hebat tu besar-besar saja tu. Yang mana Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i dipurujuk kepada orang ni. Jadi kadang-kadang kita ni tahu yang masyhur satu masalah. Kita ingat dia seorang saja. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kita kaji lagi tengok, terutamanya kalau kita baca musannaf, kitab musannaf ni dia lebih banyak bincangkan tentang asar sahabat-sahabat. Kita akan dapat tahu banyaklah di situ. Dan yang asar-asar itu banyak yang sahih juga. Memang jelas, walaupun daripada Nabi SAW tak jelas. Tapi daripada sahabat tu dia buat tu, riwayat itu sahih. Mestilah dia yakin, dia tahu daripada Rasulullah SAW sampai dia yakin begitu. Jadi dalam masalah ni, Imam Abu Hanifah tidak bersendirian dalam pendapat yang dikemukakan sebelum ini. Di kalangan ulama salaf, ramai juga tokoh yang sependapat dengan beliau. Antara mereka ialah Atha bin Abi Rabah. Ini besar ni, orang besar ni. Atha bin Abi Rabah ni Imam Bukhari selalu sebut, kemukakan pendapat dia sebagai maknanya kalau dia berpendapat begitu, Atha pun berpendapat begitu, kiranya hebat. Orang tak berani nak tolak lah kiranya. Sa'id bin Musayyab macam tu juga. Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Muhammad bin Jarir At-Tabari dan lain-lain. Jadi ramai juga. Tapi ramai pun tidak jumhur. Yang jumhur yang tadi, yang sebelum ni yang kita bincang.
Jadinya seeloknya sepatutnya kita belajar hadis tu kita dapat kelebihan-kelebihan. Misalnya ketika berwudu, kita jaga Imam Ahmad sampai dia kata wajib, kita buatlah walaupun kita tidak anggap sampai begitu, kita buatlah. Ketika sapu kepala, kita tidak sapu sikit saja sebab Syafi'i. Sebab Syafi'i pun kata kalau sapu semua itu lebih baik. Kita sapu semua. Sebab ada yang mengatakan sampai tak sah air sembahyang tu kalau tak sapu semua. Jadi yang kita jaga semua. Yang ni kita tahu dah, memang tahu mazhab ni gini-gini. Tapi kita takbir Allahu Akbar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekadar perbincangan untuk meluaskan fikiran. Ya, boleh. Begitulah. Bukan seorang dua, ramai ulama-ulama besar. Baiklah. Hadis ketiga Tirmizi ini diriwayatkan juga oleh Syafi'i, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, Hakim dan lain-lain. Jadi hadis ketiga ini diriwayatkan juga oleh Syafi'i, sama ada di dalam Al-Um dia atau Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i. Dalam Al-Um dia tu banyak. Ini juga jadi dalil dia nya. Hadis ini juga. Ahmad, ya saya tak sebut tu kira maklum lah. Kalau kitab lain kita akan sebut kitab. Kalau tak sebut macam Ahmad, Musnad Ahmad. Ad-Darimi, Sunan Darimi. Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar. Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Kalau dalam Marasil kita akan sebut dalam Marasil Abi Dawud. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Baihaqi ni banyak kitabnya. Tapi kalau tak sebut tu maksudnya Sunan Kubra Baihaqi. Ada Ma'rifatus Sunan, Syu'abul Iman, itu pun kitab dia. Kalau yang itu kita sebutlah. Kalau tidak tak sebut Baihaqi saja, maksudnya Sunan Kubra. Hakim, ada maklum kitab tu, iaitu Mustadrak Hakim dalam tu dan lain-lain. Jadi banyak jugalah yang meriwayatkan hadis ini, mereka buat dalil dengan hadis ini. Dan Imam Tirmizi tak habis lagi bincang, dia komen, buat komentar tentang perawi hadis ini, iaitu tentang madar bagi hadis ini, paksi bagi hadis ini, iaitu Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ini akhirnya kita tahu dulu satu lagi. Kalau nak habiskan pun boleh, tapi lambat. Hanya sekadar itulah untuk malam ni. Nanti dia akan bincang tentang kenapa orang Hanafi tak mau kuat sangat pegang dengan hadis ini. Kita boleh tengok apa pandangan mereka tentang perawi utama bagi hadis ini. Itu dalam perbincangan akan datang. Setakat itu, wallahu a'lam. Ada segala soalan boleh bukan 2 atau 10 minit Ada beberapa 3 soalan di sini. Yang pertama,
ustaz ada sebut bahawa lelaki tidak boleh pakai berlian sebab kias kepada maksud larangan pemakaian emas bagi lelaki. Adakah kias ini juga dipakai oleh para ulama? Jadi ustaz ni ustaz mana? Adakah tuju kepada saya ataupun ustaz mana? Saya rasa tidak, saya tak ada ingat sebut gini. Tak ada maksud ni. Ulama tak kias begitu. Belian tu lain, belian ke ataupun apa ni, mutiara ke apa ke, itu lain. Lelaki pun boleh pakai. Tak ada rasanya ulama yang kiaskan belian ini dengan emas, tak ada. Sampai mereka tak ada kiaskan emas putih, platinum dengan emas pun tak ada kias. Usahakan ni jauh. Jadi sebenarnya tak ada apa boleh pakai. Dari segi boleh lah, dari segi boleh. Kemudian nak habis duit ke situ, kalau buat benda lain lebih baik, itu cerita lain. Sebab tanya hukum, boleh lah begitu. Yang kedua, apa ubat yang baik untuk mengubati penyakit was-was? Kadang-kadang orang yang bergelar ustaz atau ada PhD pun terkena penyakit was-was dalam ibadah. Salah satu ubat dia lah, yang disebut oleh ulama, baca muawwidhatain, amalkan bacaan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir. Itu salah satu. Yang kedua, bagi saya, pada pendapat saya, nak menghilangkan penyakit was-was ni, dia kena terbuka dalam mazhab, kena terbuka, kena belajar hadis, dia akan selesai masalah. Belajar hadis, dia akan selesai. Tak ada lah was-was itu. Sebab kita kata kalau ia pun tak apa. Misalnya, aku niat ke tadi mandi junub, kalau tak niat tak sah kan. Aku niat ke tadi wuduk tadi, sampai memang saya sendiri pun pernah tengok was-was itu. Dia selam muka dia dalam kolah tu, sebab masa basuh muka tu lah kena niat kan. Kalau basuh gini dia tak mari niat tu. Jadi dia selam tu, dia cuba niat lah masa tu, lama dia selam. Kesian. Saya pernah tengok sendiri tu. Kalau kita belajar hadis dan terbuka dari segi mazhab, selesai, mudah. Aku niat kata, ingatlah Imam Abu Hanifah kata tak niat pun sah. Berapa ramai, juta-juta orang pakai macam tu, tak ada apa-apa. Kita tu sibuk buat masa, oleh kerana kita ni ada penyakit elok, kita pakai yang tu. Kemudian kita nak pakai yang ni pula, tak apalah, itu cerita lain. Untuk mengubah sekurang-kurangnya, ini penawar. Mandi junub sama juga. Niat ke tidak? Niat. Jadi dia penyakit was-was kan? Macam mana saat dia dah mandi lah, macam dia kata tak niat. Itulah masalah. Tak boleh lah, pasal kena niat kan. Dia kena niat. Begitu dia niat. Sebab ayalah, kita kata begitulah senang kan. Tapi bagi dia tak boleh tu. Jadi dia kena ingat, mazhab Hanafi tak ada niat mandi junub, mandi wajib, ni sah. Pakai yang itu. Dia nak mari lagi, mari. 1000 kali. Tak jadi apa tu. Barulah syaitan tu tersengit saja. Syaitan itu melopong tengok kita. Dia tak boleh pun main-mainkan kita lagi. Sepatutnya kita ingat, aku nak lawan syaitan. Ya. Iyalah. Masalah talfiq tu sendiri pun macam usul tadi masih lagi khilaf. Macam tadi kan usul dah tu, tapi usul pun masih lagi khilaf. Sama juga dengan talfiq. Jadi kita pakai yang kata boleh lah. Kalau kita pakai yang kata tak boleh, memang tak boleh. Jadi kita kena daripada awal lagi pilih yang
kata boleh. Jadi kesian. Masalah usalli tu pun yang satu hal juga. Kuat usalli tu. Berapa kali dia takak cepat tu. Tak dapat. Tetapi bila imam tu, yang peliknya, bila imam tu rokok tu nak bangun, dia dapat pula. Orang lain sembahyang ke Ustaz? Itulah. Sekali saya nak sembahyang kan, orang lain sembahyang kan. Itulah. Jadi benar-benar bagi saya, penawar yang terbaik ialah bersikap terbuka. Ambillah mazhab lain dalam masalah. Kalau kita kata kita ni jenis apa ni orang kata penyakit beser, keluar air kencing tu sikit-sikit, keluar air kencing tu sikit-sikit. Mungkin kalau ikut mazhab Syafi'i pun dia tak apa, cumanya dia itu sikit, susah sikit. Kalau mazhab Malik ataupun Bukhari, tak kisah. Tak kisah, keluar banyak pun tak jadi apa, tak batal air sembahyang tu. Sembahyang pusat tak najis, dia tak kira najis sebab itu penyakit. Najis ni kalau keluar mengikut cara biasa, ini sudah penyakit. Orang biasa yang sihat tidak macam itu. Dia kira yang keluar melalui saluran itu menurut cara biasa, mengikut dalam keadaan kita sihat. Kalau kita sakit, tak kira. Berapa ramai orang terkentut, selalu terkentut, tak boleh nak kawal. Macam belus gitu. Berapa ramai macam tu. Jadi susah juga tu. Banyak perkara lah yang susahnya nak sembahyang. Kemudian kalau nak mengaji Quran, baca sikit, dah batal air sembahyang, pergi ambil air sembahyang pula. Lepas tu terkentut pula, pergi ambil air sembahyang pula. Lama-lama pakai tak baca tu malas. Itu jadinya. Kita cuba ambil, sebenarnya kadang-kadang syaitan dia ambil kesempatan daripada benda-benda macam inilah. Itulah syaitan yang bernama was-was tu. Ada syaitan bernama was-was. Dia ambil kesempatan daripada benda macam ni. Sebenarnya dia tak mahu kita baca Quran. Dia buat, ambil kesempatan. Dia timbulkan, kamu kalau tidak berdosa, kamu tak boleh begini. Lama-lama kita tak baca Quran, dia suka. Sebab itu cuba kita ambil yang menyebabkan dia sedih. Dia menangis. Sebab syaitan ni dia menangis juga, dia sedih juga. Dia lari, dia sedih, dia kurus. Dia kurus juga. Duduk dengan orang-orang yang kuat, orang yang boleh lawan dia lemah. Jadi cuba kita buat begitu. Bagi saya, penawar was-was yang paling baik ialah bersikap terbuka dalam masalah-masalah macam ni. Kita kena ingat berapa juta orang yang duduk pakai macam tu. Tak ada apa-apa. Senangnya kita tengok. Ini kenapa kita jadi susah? Kita tengok pergi luar negara, dia sebenarnya Allah sudah. Kita ni rata-rata berapa ramai yang macam tu. Berapa puluh kali takbir pun tak jadi. Yang ketiga, adakah menyentuh anjing dengan sengaja tanpa keperluan dikira seperti menyentuh najis dan hukumnya haram? Apakah pendapat Malik dalam isu sentuh anjing dengan sengaja? Sentuh dengan sengaja tanpa keperluan. Bagi orang yang kata najis, anjing ni najis, tak boleh lah. Bagi yang kata tidak najis, boleh. Tak ada apa dari segi hukumnya, tidak najis. Macam Malik, tak ada keperluan saja sentuh, tidak najis. Imam Bukhari pun macam tu juga. Cuma yang kita nak sentuh tu buat apa? Nak sentuh tu buat apa? Tak ada keperluannya. Kalau ada keperluan ataupun tersentuh, ialah tempat kita ni dia tak banyak anjing, kita pun tak berapa mengalami masalah lah. Tapi setengah-setengah tempat tu anjing ni ramai sangat, banyak sangat. Dia akan kena kita lah main-main gitu. Jadi ini sebenarnya tanpa keperluan pun hukumnya boleh, sebab ia tidak najis, seperti kita sentuh benda-benda lain. Tapi soalnya sentuh apa kalau majlis-majlis itu tak sesuai macam tu, tak sesuai, tak perlu. Ada majlis khusus pula, itu tak perlu.
Ya ada unsur lain, mungkin ada unsur lain. Kita kira yang asal lah, yang berkait dengan hukum. Hukum ni kebanyakannya dia ada keperluan. Dalam Islam dia tidak saja apa-apa pun, dia ada keperluan. Bila ada keperluan, tak nanti orang lain, Nabi sendiri pun sudah sebut dah tentang anjing ni. Boleh untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang-binatang ternakan kita dan lain-lain, memang dia sebut dalam hadis. Jelas itu. Boleh kita buat berburu, itu dalam Quran sendiri ada. Jadi kalau kita kata tak boleh, jadi macam apa ni orang kata, terlalu takut sangat. Takut sangat dengan ini pun tak kena juga sebenarnya. Sebab dalam Quran dia sebut boleh buat berburu. Jadi bila berburu, mesti anjing itu sentuh binatang buruan kita. Dan bahkan kalau dia mati, kita tak sempat sembelih pun halal makan. Sampai macam tu sekali kelebihannya. Jika perlu lagi macam tu, eloklah, bagus. Tapi kalau tak perlu, nak buat apa? Allah. Dia sekadar begini, sekadar ada, kita ingat ada, cuma kita tak ingat siapa. Boleh lah, insyaAllah tak apa. Kalau ingat tu lagi baiklah, lagi baiklah. Macam kita ada ni kan, nota ni ada risalah ni, kita boleh tengok lah. Kalau katakanlah tak ingat, tapi pasti kita ingat ini, kita pernah dengar, memang boleh, pasti. Cuma kita tak ingat siapa, itu tak apa, boleh lah. Ya. Oh ya. Itu sama ada kita kata ta'abbudi lah, lebih ke situ lah. Ataupun kalau ada illat, ada setengah-setengah ulama kata illat dia ada. Illatnya ialah kerana Nabi SAW, antaranya Ibnu Qayyim yang menyebutkan, antaranya ialah kerana Nabi SAW nak jadikan dia sebagai wang, duit. Situ illat. Jadi kalau pakai banyak sangat, jadi nak guna untuk duit itu jadi kurang. Jadi sebab itu dia tak bagi pakai. Bagi pun kepada perempuan sahaja. Tetapi yang seeloknya kita kata ini termasuk dalam ta'abbudi lah. Jadi macam tadi kan, Imam Malik dia kata sentuh anjing. Dan Nabi SAW suruh pasuklah. Sebab itu dia kira ta'abbudi. Itu kaedah ta'abbudi juga. Tapi dia tidak kata najis, bukan kerana najis, kerana Nabi suruh basuh. Itu pun kalau dia jilat, walau kalau dia jilat. Kalau dia tidak jilat dengan cara lain, tak perlu juga dia. Sebab bukan kerana najis dia. Jadi kalau basuh pun dengan niat ta'abbudi lah, untuk ta'abbudi. Itu antaranya masuk dalam ta'abbudi juga. Jadi emas ni pun begitu juga. Begitu juga. Ada macam-macam lagi yang kata kerana ini pakaian ahli syurga, Allah SWT nak bagi untuk lelaki dalam syurga. Jadi kalau pakai dalam dunia ni tak dapat. Itu illatnya. Sebab nak bagi keistimewaan dalam syurga macam Arab. Kenapa tak boleh? Ada yang sebut kerana memabukkan, itu dari segi kesan zahirnya. Tapi kalau dari segi dalam hadis disebutkan orang yang minum arak dalam dunia ni, dia tak akan minum dalam syurga. Kalau dia masuk syurga pun dia tak minum. Jadi boleh jadi itu. Allah simpankan untuk kita orang mukmin untuk di sana. Wallahu a'lam. Yang sebenarnya masing-masing bagi pendapat begitu. Rasanya setakat itulah ya. Allah.